Cabaran masa depan dunia berbilang tamadun. Pada akhir topik ini, pelajar diharapkan dapat menerangkan cabaran globalisasi daripada dunia berbilang tamadun, menghuraikan justifikasi kepentingan dialog antara tamadun, menganalisa isu-isu yang perlu ditangani dalam dialog antara tamadun. Pendedahan kepada pelbagai tamadun sewajarnya telah memberikan pengalaman yang istimewa kepada kita semua. Sebagai ahli masyarakat yang telah sekian lama hidup dalam suasana kepelbagaian tamadun secara turun-temurun, pendedahan ilmiah sebegini sangat perlu demi meyakinkan kita bahawa kehidupan antara tamadun ini perlu diperkukuhkan. Pendedahan ilmiah sebegini sepatutnya telah memperkaya pemikiran, sikap dan tingkah laku kita dalam melihat kewujudan tamadun kita sendiri di tengah-tengah pelbagai tamadun lain. Dunia kita adalah sebenarnya dunia berbilang tamadun. Penganut pelbagai agama ingin melihat dunia global ini terus wujud sebagai dunia berbilang budaya dan tamadun. Dampak budaya kebendaan Barat, realiti yang paling penting pada masa kini yang mencabar tamadun Islam dan tamadun Asia, ialah globalisasi kebudayaan kebendaan yang dicipta dan didominasi oleh dunia Barat moden. Kesan dan dampak dunia Barat moden ke atas masyarakat Islam dan Asia sangat mendalam sehingga hampir menghilangkan sama sekali ciri-ciri jati diri ataupun identiti bagi seseorang Islam atau seseorang Asia pada peringkat individu, dan jati diri tamadun Islam dan jati diri tamadun Asia pada peringkat kolektif. Keseluruhan dunia pada hari ini kelihatan seolah-olah sebuah dunia Barat yang besar yang bersifat hegemonik yang tidak langsung memperlihatkan identiti selain daripada identiti tamadun Barat. Pengaruh dunia Barat ke atas seluruh bangsa manusia berpunca daripada sejarah penjajahan yang panjang. Penjajahan Barat mempunyai kesan yang meluas dan mendalam ke atas masyarakat Islam dan Asia sehingga merubah struktur ekonomi, institusi politik dan nilai budayanya. Disebabkan kuasa penjajahan Barat begitu kuat dominasi pengaruhnya, maka masyarakat yang di bawah penjajahan telah mengalami perasaan rendah diri ketara, malah meninggalkan sejarah dan warisan bangsa mereka sendiri. Mereka telah meletakkan tamadun Barat sebagai kemuncak pencapaian ketamadunan manusia. Dominasi politik. Sukar untuk dinafikan bahawa politik antarabangsa hari ini didominasi sepenuhnya oleh beberapa buah negara kuasa besar atau superpower yang secara tidak langsung menggambarkan dominasi dunia Barat. Malahan struktur PBB sendiri mencerminkan keadaan politik dunia selepas Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara seperti Amerika Syarikat, Britain dan Perancis telah berjaya mengalahkan Jerman dan Jepun lalu memperolehi kuasa veto. Negara Amerika Syarikat adalah negara terkuat di kalangannya yang mendominasi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara Rusia, United Kingdom, Perancis dan China. Dominasi ekonomi. Syarikat-syarikat multinasional dari Barat seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan negara-negara Eropah yang lain termasuk juga Jepun telah menguasai kegiatan perdagangan antarabangsa. Syarikat-syarikat berkenaan telah mendominasi penggunaan sumber-sumber semula jadi, pengeluaran hasil-hasil perindustrian dan perkembangan sains dan teknologi sesebuah negara. Tidak cukup sekadar itu, sistem keuangan antarabangsa pula dikawal oleh sejumlah kecil syarikat-syarikat keuangan gergasi, sekumpulan bank, pedagang-pedagang mata wang dan juga pengurus-pengurus dana pelaburan spekulatif antarabangsa yang secara tidak langsung meneruskan dominasi dunia Barat ke atas bangsa-bangsa manusia yang lain. Pola dominasi ekonomi yang sedemikian disokong oleh institusi-institusi global seperti International Monetary Fund ataupun IMF, Bank Dunia serta World Trade Organization atau WTO bersama-sama dengan kumpulan G8. Mereka telah bertindak mencorakkan bentuk ekonomi global sebegitu rupa sehingga segala kepentingan negara-negara perindustrian kuat di hemisfera utara mendapat keutamaan mengatasi persoalan kebajikan negara-negara miskin di hemisfera selatan. Dominasi media.
Dunia Barat melalui potensi yang ada dalam bidang teknologi komunikasi dan maklumat telah mendominasi penyebaran berita antarabangsa. Agensi berita antarabangsa, terutama Amerika Syarikat, menentukan dengan meluasnya bagaimana maklumat tentang peristiwa-peristiwa antarabangsa diolah dan dipersembahkan kepada masyarakat dunia. Malah, suatu peristiwa yang berlaku dalam negara di luar dunia Barat sering dicampur dan ditafsirkan untuk penerimaan negara-negara jirannya oleh agensi berita Barat bagi memperolehi kepentingan-kepentingan tertentu. Dominasi budaya. Dominasi dunia Barat juga dikaitkan dengan dominasi budaya. Dalam 3 dekad kebelakangan ini, dunia Barat, terutama Amerika Syarikat, telah membanjiri dunia dengan pengeksportan budayanya. Dalam konteks budaya ini, pengaruh yang paling berkesan atau signifikan ialah hiburan. Per hari ini, filem, muzik, nyanyian, kartun dan komik dari Amerika Syarikat telah tersebar dengan meluasnya di seluruh dunia sehingga mempengaruhi cara hidup remaja di seluruh dunia. Rancangan-rancangan televisyen seperti American Idol juga telah tersebar luas dan ditiru di beberapa negara lain termasuk Malaysia sebagai satu fenomena globalisasi budaya di mana cita-cita remaja diberi ekspresi secara kompetitif dan nilai-nilai seperti menghormati dan menjaga perasaan seseorang individu tidak lagi diutamakan atas nama keterbukaan di dalam memberi pandangan. Selain daripada itu, budaya hidup Barat yang ditonjolkan melalui jenama-jenama seperti Coca-Cola, McDonald's, Levi's dan lain-lainnya telah menjadi sebahagian daripada budaya global. Kedudukan Islam sebagai agama resmi persekutuan. Kedudukan Islam sebagai agama resmi persekutuan ini merujuk kepada perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Penggunaan kalim Allah untuk agama Islam. Kedudukan orang Melayu menurut Perkembangan Persekutuan merujuk kepada perkara 160/2 Perlembagaan Persekutuan. Orang Melayu ditarifkan sebagai seorang yang beragama Islam, bercakap dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Isu-isu kemanusiaan sejagat, kepercayaan kepada Tuhan, sistem kekeluargaan Islam, sistem nilai dan akhlak, sistem pendidikan. Pada tahun 1989, menjelang berakhirnya era Perang Dingin, seorang penulis Amerika, Francis Fukuyama, telah mengumpulkan teori The End of History yang menyatakan bahawa dunia akan menjadi homogen dengan dicirikan oleh pemikiran liberal dan demokrasi Barat setelah keruntuhan komunisme.